Jadi hari ini kita dikhabarkan dengan satu perkhabaran iaitu pelaksanaan darurat. Jadi orang meniaga, ibu bapa dan sebagainya mula panik dan macam-macam lah yang kita boleh baca di social media. Jadi adakah ini sekali lagi permainan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin demi mengekalkan kuasa daripada dirampas oleh UMNO, ataupun ini juga ada tangan-tangan UMNO terlibat dalam perkara ini? Okey, sebenarnya perkara ini berlaku bukan hanya Tan Sri Muhyiddin Yassin saja punca dia. Tapi puncanya adalah apabila kuasanya hendak dirampas. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin tak mahu jadi Perdana Menteri 9 bulan kerana kita dah terkenal dengan 22 bulan. Dia kan kecoh semua ni bukan kita yang kacau, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pilih. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pilih UMNO untuk bersama dengan mereka. Jadi kalau kita boleh tengok pada hari ni, sekejap minat sekejap kita tekok sekejap. Okey, jadi kita boleh tengok hari ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin semacam yang saya sebut tadi, paradoks politik. Dia tak boleh nak buat apa-apa keputusan dah. Sebuah-sebi tak kena. Jadi akhirnya jalan terakhirnya adalah istihad darurat. Dan kita tak salahkan Jadi Pertuan Agong menerima proklamasi darurat ni kerana angkanya 3,000. Besar. Daripada dulu kita dikabarkan stabil, okey kan. Tiba-tiba 3,000. Memang sangat bahaya lah. Memang sangat bahaya. Jadi kita tak tahu kenapa boleh jadi 3,000, tetapi yang kita boleh tahu adalah Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri yang sangat gagal. Beliau gagal untuk menangani isu COVID dan beliau gagal untuk membuktikan keabsahannya di Parlimen, dan beliau juga gagal menjadi Perdana Menteri yang baik kepada pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Jadi kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi kuat untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri? Kenapa? Itulah yang dikatakan mabuk kuasa. Sebenarnya beliau sebenarnya beliau telah gagal. Beliau telah gagal menjadi Perdana Menteri yang sangat baik. Okey, beliau telah gagal menjadi Perdana Menteri yang sangat baik. Tetapi beliau nak menjadi Perdana Menteri. Tetapi nak jadi Perdana Menteri untuk apa, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu kenapa beliau nak jadi Perdana Menteri. Adakah beliau nak nak selesaikan isu COVID ke, ataupun beliau nak jadi pendamai antara mana parti kerajaan dan pembangkang. Beliau sebenarnya tak ada bakat pun nak jadi Perdana Menteri. Dengan keadaannya yang dikatakan ada penyakit yang hanya boleh bekerja selama 5 jam, lagilah menunjukkan beliau tidak layak menjadi Perdana Menteri pada hari ini. Kalau kita boleh tengok di FB dia sekalipun, kadang-kadang hampir 2 hari tak update status di FB. Dan ada minggu lepas, beliau berjumpa dengan Ketua Menteri Sabah. Kita tengok atas mejanya bersih, licin. Seolah beliau ni tidak ada kerja. Jadi saya tak tahulah kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini masih bernafsu untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri. Di sini beliau tidak mampu dan beliau juga dilihat tidak berminat. Dan beliau juga sudah tidak ada sokongan. Dan beliau juga tidak ada tim yang baik. Dulu kalau kita tengok Menteri Agama ni, wah, semua kata bagus ni. Termasuk dengan Menteri Kewangan. Hari ni, inilah Menteri yang paling buruk. Termasuk juga dengan Menteri Kesihatan. Dulu kita ada Dr. Zul. Sangat bagus. Hari ni, ada hamba-hamba. 2 kali di kuarantin. Itu menunjukkan kegagalan beliau. Dah hari ni, Rina, Datuk Mustafa Muhammad, Menteri Dalam Negeri di kuarantin. Inilah bukti bila dulu ada peraturan menteri yang langkah. Menteri ini yang Tan Sri Muhyiddin Yassin lantik. Menunjukkan betapa lemahnya kerajaan yang ada pada hari ini. Tetapi yang kita peliknya, yang lemah ni masih lagi bernafsu. Sepertinya bernafsu kuda tetapi kekuatannya ayam sebenarnya. Itu yang, tapi yang masalahnya benda ni dia menyusahkan rakyat kita. Menyusahkan negara kita. Ya. Sedikit soalan tambahan.
adakah yang menjadi tulang belakang yang menyebabkan Tan Sri ni dia dilihat masih kuat walaupun hilang sokongan adalah kerana ada doa-doa daripada Lebay, daripada Kelantan? Apa pandangan saudara Jimmy? Mungkin, tapi saya rasa jugalah sebenarnya yang bernafsu di belakang itu adalah yang kita pernah lihat wajahnya kabur satu ketika dulu. Dan kalau kita lihat sekali lagi pun, kalau kita tengok sejarah sebelum langkah Sheraton, setiap kali kalau kita bercakap peralihan kuasa, kita tak masuk pun nama Tan Sri Yassin. Kita cakap dia dah tak sihat, dia sakit, tak nampak. Dia dulu kan masih dalam Menteri Dalam Negeri, kita tak nampak dia menonjol. Nampak dia nak pencen dalam politik. Tetapi rupanya nafsu dia besar, dan di belakang-belakangnya tu lah mereka-mereka yang nafsu besar dan bercita-cita besar. Ada yang nak jadi timbalan Perdana Menteri, ada yang nak jadi Perdana Menteri. Jadi mereka nak gunakan Tan Sri Yassin menjadi batu loncatan untuk mereka memenuhi ataupun mencapai cita-cita beliau. Saya sepandangan dengan Ulia. Kalau dalam soal tadi, Tan Sri Yassin yang boleh beliau lakukan adalah meletakkan jawatan dan restorasi. Kita balik asal, kita beri kepada yang berhak untuk memimpin negara ni. Tan Sri Yassin tak layak. Kelayakan dia bukan berdasarkan resume dia, tetapi kita dah lihat 7 ataupun 11 bulan dia menjadi Perdana Menteri, ada kabinet ni, beliau serta seluruh kabinetnya gagal. Hari ini ada satu video daripada Menteri Pertanian, daripada UMNO yang masuk satu, jadi Menteri Pertanian, di mana saya tak lihat di zaman PH dulu, angkat ketah macam main TikTok ucap selamat hari jadi kepada menteri. Kembali balik zaman UMNO dulu, kaki tangan kerajaan dipaksa untuk melakukan kerja-kerja politik, parti politik. Di saat pandemik, sepatutnya Menteri Pertanian ini fikir masalah bagai bawang kita kurang, ayam kita harganya naik, padi tak menjadi, beras tak ada. Patut benda tu yang fikir, tetapi tak tahulah. Timbalan Menteri 2 pun ada, Celo. Ucap selamat jadi kata menteri ni sporting, charming, bagus. Benda tu tak penting. Rakyat nak tahu atas meja dia tu ada apa? Nasi ke atau pinggan kosong? Rakyat nak tahu dalam poket dia ada duit, tak ada duit. Tetapi masalah ini, daripada pimpinan UMNO, aku boleh jadi menteri ke tak jadi menteri? Daripada kalangan bersatu, esok aku menteri lagi ke aku dia dah dipotong ataupun dikerak atau dicatat ataupun hilang jawatan. Jadi hari ini parti politik, kerajaan kita, negara kita, ramainya mereka yang hanya fikir esok adakah aku masih berkuasa ataupun esok adakah aku dapat kuasa. Akhirnya rakyat tak dapat makan.